أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya. Apa khabar semua? Kafahalukum al-yaum. Diharapkan semua dalam keadaan yang sehat, sejahtera, ceria selalu insya-Allah. Hari ini hari Isnin. Moga-moga hari ini hari Isnin yang bermakna buat anda semua, dan mungkin ada yang berpuasa dan sebagainya. Selamat berpuasa. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rejab tuan-tuan dan puan. Kita hampir dengan Ramadan. Insya-Allah moga Allah sampaikan kepada kita Ramadan ya pada tahun ini, walaupun yalah dalam keadaan Covid ini, tapi kita tetap akan tempuh Ramadan ini dengan jayanya. Pastikan Ramadan pada tahun ini kita akan tempuh dengan jayanya insya-Allah. Jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul dalam satu suasana majlis ilmu yang mana tak lain tak bukan untuk mendapatkan kita barakah, untuk kita mendapatkan barakah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji, dan insya-Allah kita berada dalam slot sharing tajwid seperti biasa yang akan berlangsung pada setiap hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat pada jam 8.30 pagi insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang baru masuk, ahlan wa sahlan saya ucapkan sekali lagi selamat datang, dan jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu video kita pada pagi ini. Boleh ke? Baik. Jadi untuk hari ini kita akan sambung seperti biasalah. Okey, bacaan semasa kita surah Al-Baqarah. Cuma kalau tuan-tuan puan perhatikan pada ayat yang kita bakal sambung pada hari ini, ayat 187, siapa yang ada Quran boleh buka Quran. Okey. Muka surat 29 ayat 187. Jadi ayat 187 ni dia panjang. Okey, dia panjang. Jadi saya buat potong-potong lah. Saya buat potongan. Maknanya kita tak akan habiskan ke semua ayat 187 pada hari ini. Kita akan sambung lah. Maknanya kita akan ambil separuh. Okey, jelas ke? Baik. So siapa yang ada Quran mungkin lebih jelas lah. Nampak kan ayat tu panjang. Dia sehingga setengah muka surat tu ayat dia sahaja kan. Jadi hari ni kita nak ambil 3 baris sahaja dulu, 3 baris yang atas. Okey, so sahabat-sahabat, alhamdulillah, jangan lupa untuk kita sama-sama panjatkan doa ya kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi menerima rawatan, masih lagi berada di hospital, khususnya kepada mereka lah, para pesakit Covid ni kan. Jadi tidak lupa juga pada ahli keluarga kita yang mungkin ada yang sakit Covid ke tak Covid ke, tak apa, kita doakan juga moga-moga diberi kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik. So tuan-tuan dan puan, alright, yang bagi salam, waalaikumsalam, yang baru hadir, yang baru masuk, terus ambil tempat duduk masing-masing di belakang tu. Jangan malu, jangan segan tuan-tuan dan puan ya. Jangan malu, jangan segan. Nak belajar ni tak boleh segan. Segan tu kena buang tepi dulu. Okey? InsyaAllah. So, untuk pagi ni, sebelum kita memulakan pengajian kita, sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Furqan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah yang baru masuk, jangan lupa untuk tekan butang share terlebih dahulu. Okey, terima kasih. Dan insyaAllah kita harapkan sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana boleh turut bersama kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menampakkan bahawa indahnya Al-Quran ini. Kita nampakkan kepada mereka betapa senangnya nak baca Quran ni. Tetapi perlukan masa dan tempoh lah tuan-puan kan. Dia tak boleh terkejar-kejar kan. Belajar seminggu terus nak jadi mahir. So kalau kita pasang niat begitu, kita berfikiran begitu, maka kita kena ubah lah. Okay, nak belajar ni dah ada proses, makan masa, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang bersama saya, okay, bersama kita berkumpul kena Quran ini dipermudahkan oleh Allah, diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk kita mengagungkan kalam Allah ini, insyaAllah. Boleh nak? Okay, so jom kita teruskan. Ini dia ayat 187. Macam saya nyatakan tadi, ayat ni panjang tuan-tuan dan puan. Ayat ni panjang. So kita ambil untuk 3 baris yang pertama dahulu. Bakinya nanti kita akan sambung lagi lah pada hari Rabu, Khamis, insyaAllah. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti biasa saya nak ajak juga untuk kita sama-sama tajdid niat kita, perbaharui niat kita. Setiap pagi kita kena perbaharui niat kita. Okey, betulkan semula, kita tunekan dia supaya tidak lari jauh tuan-puan. Alright. Dan pesanan yang saya selalu sebut-sebut, yang selalu saya ingat-ingatkan, segala ilmu yang kita perolehi ini adalah tujuan untuk kita mengamalkannya, bukan untuk kita bermegah-megah menunjukkan siapa yang cerdik pandai. Tidak ya. So insyaAllah apa yang saya sebutkan ni adalah untuk diri saya dan sahabat-sahabat semualah. Okay, insyaAllah. Jadi ini dia ayatnya. Siapa yang rasa tak jelas boleh buka Quran. Okay, boleh buka Quran sendiri, tengok pada muka surat 29 ya. Dan kalau tak ada Quran tu, tak apa. Lintangkan phone tu, insyaAllah mungkin lebih jelas. Okay, kalau tengok straight ni susah sikit, kena lintangkan macam ni. Okay. Ya, niat kerana Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi, jom tanpa buang masa lagi, kita teruskan tuan-tuan dan puan. Kita nak baca dulu ayat ini bersama-sama. Saya harapkan tuan-puan yang berada di rumah tu jangan malu, jangan segan untuk lontarkan suara sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi, jom kita mulakan. Tarik nafas semua. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. So selesai untuk bacaan kita yang pertama tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Okay, kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Ya, adakah anda semua sudah bersedia tuan-tuan dan puan untuk kita pergi kepada agenda seterusnya ni untuk sesi bedah membedah? Saya harapkan tuan-puan bersama dengan alat tulis masing-masing, nota, catatan. Okey, yang paling penting pensel lah kan, untuk kita tandakan pada Quran kita. Kalau pensel tak apa, boleh padam nanti. Kalau pakai pen takut sayang lah kan.
berconteng-conteng nanti. Kalau pakai pensel tu yang terbaik lah, is the best. Okay. Okay, waalaikumsalam yang baru masuk, mai. Jangan malu, jangan segan. Okay, sudah sedia Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua dah bersedia. Jom kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Baik. Uhilla lakum. Tuan-tuan dan puan, hamzah berbaris hadapan. Okey, jelaskan bunyi hamzah yang berada di pangkal kerongkong kita. Uhilla lakum. Uhilla lakum. Okey, hamzah berbaris hadapan ini. Nampak ni? Kemudian ha pedas jangan lupa. Kena bagi dia spicy sikit tuan-puan. Pedaskan dia. Uhi. Huruf ha datang daripada tengah kerongkong. Tengah ke rongkong dan sempitkan dia. Uhilla lakum. Uhilla lakum. Dapat tak bunyi dia? Okey, kemudian huruf lam bersabdu di sini. Jadi jangan kita buang tuan-tuan dan puan bunyi sabdu tu. Sebab apa kalau kita buang bunyi sabdu, ibarat kita membuang satu huruf. Kan? Uhilla lakum. Jadi uhilla. Uhilla lakum. Uhilla lakum. Uhilla lakum. Boleh? Uhilla lakum. Baik. Dan lam ini lepas kita gandakan dia, bacaan sabdu ni bacaan berganda tuan-puan. Uhilla. Hidupkan semula dengan satu harakat sahaja. Kemudian bertemu sekali lagi dengan huruf lam. Okey. Uhilla lakum lay. Di sini huruf kaf ada depan tak ada masalah kan? Ku. Matikan mim ni. Kum. K-U-M. Kum. Jangan kum. Okey, bagi dia kemas sikit bunyi dia. Dia bukanlah kesalahan. Cuma saya nak sebut di sini bagi ke kemas bunyi dia. Uhilla lakum layla. Baik. Huruf ya yang mati. Ya yang sukun ataupun mati. Maksudnya ya yang ada simbol mati di atasnya. Sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Begitu. Uhilla lakum lay. Jadi lay ni disebut sebagai bacaan lin lah. Bacaan lin, bacaan lunak. Bacaan yang lembut. Itu adalah sifat dia. Lay, lay, lay gitu. Kemudian huruf lam di atas macam biasa la. Huruf ta marbutah, ta yang tertutup ataupun marbut ni maksudnya diikat sebenarnya. Ta yang diikat. Okey, ta yang terikat macam ni bulat tu nampak macam ni kan, macam bunjuk tu. Marbutah, diikat. Tapi biasanya kita lebih mudah ingat dan faham dengan istilah ta tertutup. Maksudnya dia tertutup lah. Kan, dia tertutup macam ni dan kalau terbuka macam ni. Okey, boleh. Jadi kalau istilah Arabnya disebut ta marbutah. Okey, ta marbutah. Baik, huruf ta ni dia bersifat nipis. Okey, huruf ta bersifat nipis. Yang tebalnya ialah pada huruf sad yang bersabdu ni. Okey, kalau kita cerita tentang hukum dulu, kat sini alif lam syamsiyah lah. Alif lam syamsiyah. Jadi nak masukkan ta ke dalam sad itu kena hati-hati. Bukannya tos, laila tasiyah, taus. Dia bukan taus pun bukan, tos pun bukan. Yang baiknya, yang tepatnya ialah selesaikan dulu huruf ta macam biasa. Lailata tasi. Lailatasi. Lailatasi. Tasi. Kan? Latih dulu ta, sad baris bawah. Tasi. Dapatkan dua bunyi dulu dengan baik. Huruf ta dan huruf sad berbaris bawah. Kemudian dah rasa okey, baru kita sempurnakan sabdu pada sad tu. Tasi. Dah okey kan? Tasi.
Ini adalah salah satu cara atau kaedah lah untuk kita nak nampakkan kekemasan dalam kita menyebut huruf. Okey. Boleh ke? Jelas Uhilla lakum laylatas siyam. Nampak? Laylatas tassi. Jadi kadang-kadang bila kita terlalu nak mengawal, kita tahu huruf ta tu nipis. Jadi kita nak jaga sangat nipisnya pada ta tu sampai sad pula ternipis. Dia dua kemungkinan lah. Sama ada kita terpengaruh dengan sad. Okey, maksudnya tebalnya sad sampai huruf ta pun sekali tebal. Lailatas. Ada pun kesalahan yang lain yang berkemungkinan berlaku. Huruf ta okey nipis, huruf sad pula tertukar jadi macam huruf sin. Lailatas siya. Nampak? Kalau ikut potensi antara dua ni, dua-dua boleh jadi tuan-puan. Pada saya lah, pendapat saya, kalau kata kita tak memahami dengan baik, maka dua kesilapan tadi kita mudah terjerumus kepadanya lah. Begitu. Lailatas si ataupun lailatas si. Jadi dua-dua tu tidak bertepatan lah. Alright, jelas ke? Lailatas si. Selesaikan ta, selesaikan sad. Itu sahaja. Kemudian huruf ya. Okey, huruf sad ni baris bawah macam biasalah. Ya ni pula dua harakat mat asli. Ni alif mad, tuan-tuan. Sebelumnya baris atas. Lailatas siyamir ra. Baik. Huruf ya dua harakat mat asli, mim baris bawah, mi masuk terus pada ra. Masuk terus pada ra sabdu. Mirrafathu. Ra ni tebal ke nipis? Semestinya tebal. Okey, semestinya tebal. Mirra. Dia bukannya nipis dulu, mir, sebab mim tu baris bawah mirra kan? Mirra. Mir nipis tiba-tiba ra tebal. Dia bukan macam tu tuan-tuan. Kita tak ada kaedah yang begitu. Bila kata tebal mesti tebal sahaja. Okey, siyamir rafathu ila nisaikum. Baik. Ra tebal selesai sebab dia baris atas. Fathu. Huruf fa baris atas, fa, huruf sa baris depan su. Baik. Fa tak ada masalah pada saya. Saya rasa tuan-puan pun tak ada masalah. Su, huruf sa ni jangan lupa keluarkan sikit hujung lidah kita di antara dua gigi kapak kita ni, atas dan bawah. Sikit saja ya. Kemudian bila dia berbaris hadapan, maka nak menyempurnakan bunyi dhammah dia tu, bunyi baris depan tu, sifat yang terkumpul tu, fasu. Mirrafathu, su, mirrafathu ila. Okey. Tapi janganlah muncul lebih sangat. Biasa-biasa je. Cukup sekadarnya. Dah selesai. Pada telinga kita rasa okey, su. Okey, aku dah muncung dah. Selesai tuan-puan. Okey, jangan kita terlalu memberat-beratkannya. Okey. Baik, ila hamzah baris bawah i, jelaskan tahqiq. Istilahnya disebut tahqiq. Jelaskan. Tetapkan bunyi hamzah tu. Okey, tetapkan. I. Jangan ila. Rafathu ila. Kan bunyi longgar. Mirrafathu ila nisa. Okey. Jelaskan baik-baik. Tetapkan bunyi dia. Mirrafathu ila nisa. Ila nisaikum. Nun baris bawah ni. Sin baris atas sa. Dan kat sini kita nampak ada apa dia? Ada simbol ombak bertemu dengan hamzah. Ataupun nama sebenarnya ialah simbol mad bertemu dengan hamzah. Jadi kat sini mad apa? Mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. So panjangnya kat sini 4 atau 5 harakat lah. Kepada mereka yang mungkin rasa pening dengan nama hukum tu, tak apa, kita boleh tengok pada simbol sahaja. Nampak je simbol misai tu, selepasnya ada hamzah.
Confirm kena baca 4 ataupun 5 harakat. Jangan pening-pening. Okey. Ila nisaikum. Mim kat sini kita matikan dia, jelaskan. Okey, kita nak berhenti kat sini kan? Jelaskan sebutan. Nisaikum, kum, jelaskan makhraj dan sifat. Kan? Dia ada sifat dengung asli dia, jelaskan. Ikum, dah. Jangan panjang sangat, biasa-biasa aja. Ila nisaikum. Baik, ada huruf jim kat sini. Jim ni nak baca baris apa tuan-puan? Tak ada Ni simbol waqaf, simbol berhenti. Jim ni namanya daripada perkataan jaiz. Jim ni daripada perkataan jaiz. Faham tak? Dan apa itu jaiz? Jaiz ni maksudnya harus. Jadi bila kita jumpa je dalam Quran simbol ni, kita boleh pilih dia harus, sama ada nak berhenti ataupun sambung. Terpulang pada kita. Kita rasa kita cukup nafas, rasa mampu untuk sambung, teruskan, tak ada masalah. Kalau kita rasa rasa nak penat lah kan, semput, tak cukup nafas, berhenti kat situ, tak ada masalah. Okay, itu kata waqaf jaiz. Waqaf jaiz. Jaiz ini apa? Harus. Baik. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan. Okey, daripada uhilla tu boleh. Kita mula dengan isti'azah. A'udzubillah, 1 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Okey, dapat tak? Clear untuk sebahagian daripada ayat ni, insya-Allah. Kita sambung lagi. Hunna libasul lakum wa antum. Baik. Hun, kat sini ada apa? Nun bersabdu kan? Nun bersabdu ni tuan-tuan dan puan, nampak je dalam Quran. Nun yang ada simbol sabdu di atas ni, tak kisahlah dia baris atas ke, dia baris bawah ke, dia baris depan ke, pastikan kita dengung. Hunna, hunna. Bukan hanya pada nun, tetapi juga pada mim yang bersabdu pun sama. Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan, tak kisah. Asalkan dia mim bersabdu, asalkan dia nun bersabdu. Okey, jadi disebut sebagai wajibul gunnah. Okey, nak tengok ke huruf sebelum, huruf lepas? Tak perlu juga. Okey, tak perlu. So, namanya wajibul gunnah. Wajib dengung. Dengan kadar 2 harakat. Okey, dengan kadar. Kadar tu lebih kurang 2 harakat. Hunna libasul lakum. Liba. Okey, dah dengung tadi kat sini. Li ni 1 harakat saja. Kemudian ba ba 2 harakat mat asli. Kita nampak ni. Ni ada alif mad sebelum dari atas kan. Sullakum, tanwin, tuan-tuan dan puan, tanwin yang bertemu dengan lam. Tanwin yang bertemu dengan lam. Tanwin bertemu lam ni tuan-tuan dan puan, adanya unsur idgham, memasukkan. Apa yang kita nak masukkan? Bunyi tanwin tu ke dalam lam. Baik, itu dari sudut teori dia lah. Okey. Hunna libasulla, sulla, idgham, memasukkan bunyi tanwin ke dalam lam. Tapi hakikat ada, hasil yang kita dengar nanti seolah-olah dah tak ada langsung bunyi. Maksud saya masuk tu, dia tak ada langsung dah bunyi sun tu. Asalnya libasun, betul tak? Dah tak ada dah dengar bunyi sun tu.
Terus masuk pada lam. Sulla. Nampak tak? Itu kata idgham tu. Memasukkan. Bila gunnah tanpa dengung. Bila ni maksudnya tanpa. Gunnah maksudnya dengung. Bila gunnah tanpa dengung. Hunna libasul lakum. Sullakum. Begitu je. Okey, dapat kan? Kemudian kum, matikan mim ni. Kaf dengan mim ni kum, bagi kemas bunyi dia, disiplinkan. Wa antum, mim mati bertemu waw, izhar. Okey, mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Ni dalam hukum mim mati tuan-puan ya. Mim mati bertemu waw, izhar. Jelaskan mim tu. Lakum wa antum. Lakum wa antum. Huruf wa beri atas wa, hamzah beri atas a, kemudian nun mati bertemu ta. Jelaskan dua-dua bunyi ni, wa a. Kemudian nun mati bertemu ta, ikhfa. Ikhfa di sini kita kena ni ringankan bunyi dia, tak perlu tebal pun. Ikhfa ni apa? Sembunyi kan? Sembunyikan sebutan nun tu. Wa antum. Jangan jangan angkat sangat bunyi dia, steady, relax je. Wa antum libasul. Wa antum hunna libasul lakum. Wa antum Dapat tak bunyi dia? Ikhfa hakiki, mesti kena dengung dua harakat kadarnya. Sekali lagi, mim mati bertemu lam, izhar tuan-tuan dan puan. Jelaskan mim. Wa antum libasul lahun. Ba mat asli ni alif mat sebelumnya baris atas. Sulla, tanwin bertemu lam. Idgham bila gunnah. Sekali lagi, sama macam kat sini. Okey, sama macam kat sinilah. Libasul lakum wa antum libasul. Libasulla. Gitu. Okey, masukkan bunyi tanwin ke dalam lam bila gunnah. Bi ghairi gunnah, tanpa dengung tuan-tuan dan puan. Okey, tanpa dengung. Okey, kemudian hun kat sini. Baik. Macam saya sebut tadi, wajibul gunnah. Tuan-tuan puan ingat tak? Nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu mesti kita kena dengungkan. Jadi begitu juga pada keadaan macam ni. Sekarang ni saya yakin tuan-puan nampak simbol ni kan? So kita mesti nak berhenti. Jadi bila kita nak berhenti tuan-tuan puan-puan, dengungnya masih dikekalkan. Tidak akan hilang ataupun terhapus sedikit pun. Mana kata mudahnya nak faham, keadaan berhenti pun dengung dua harakat, sambung pun dengung dua harakat. Itu je, mudah nak faham kan? Saya baca balik daripada atas ni. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libasul lahun. Pastikan bunyinya ke hidung. Jangan bunyi malas-malas pula kan. Lahu macam tu kan. Tapi jangan risau, bila bunyi dengung ni dia akan pergi juga. Dia takkan bunyi separuh-separuh. Cuma beza dia kita semangat ataupun tidak, itu je. Wa antum libasul lahun. Libasul lahun. Hun. Pastikan dengung tu dengung yang betul-betul macam mana bahasa mudah saya sebut. Dia ada dinamik dia tuan-tuan. Kan dia ada dinamik dia. Sullahun. Pasti bunyi dia betul sampai pangkal hidung ni. Okey, tak mau bunyi macam malu-malu kan. Tak mau malu-malu gitu. Okey, saya baca sekali lagi daripada atas ni.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okay, kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Selesai. Okey. Jelas ke sahabat-sahabat semua? Kita sambung lagi. Ada lagi sikit je ayat tuan-puan. Diharapkan semua masih lagi dapat setia sehingga penghujung insyaAllah. Okey. Alimallahu annakum kuntum. Huruf Ain baris atas. Sempitkan di bahagian ni, tengah kerongkong kita ni. Mungkin sukar sikit kita nak mulakan bacaan dengan huruf Ain ni, tapi insyaAllah lama kelamaan kalau kita cuba dan terus cuba, kita akan dapat bunyi dia. Alimallahu annakum alima. Huruf Ain baris atas. Satu harakat. Li. Huruf Lam baris bawah. Li. Satu harakat. Mallah. Kalimah Allah. Ni kalimah Allah kan. Jadi kalimah Allah ini dibaca dengan tebal disebabkan sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Nampak ni? Kalau sebelum kalimah Allah ada huruf baris atas, kena tebal tuan-puan. Ingat tu. Okey, sebelum kalimah Allah kalau ada huruf baris atas, bukan tengok pada huruf baris tu. Baris tu. Fokusnya ialah pada baris, bukan pada huruf, pada baris. Alima. Baik, kita dah tahu kalimah Allah ni tebal dan pastikan kita berhati-hati jangan tebalkan mim tu. Mo. Alimallahu. Alimallah. Mallah. Mo. Bunyi mo tu kita kena buang. Pastikan bunyinya ma. Macam biasa mim baris atas ma. Alimallahu annakum. Alimallah. Mallah. Yang salah macam mana, cuba buat. Sekarang ni sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan, cuba buat. Bunyi yang silap tu, bunyi kesalahan tu, supaya kita nampak dan dapat bezakan. Dah cuba dah. Mallah kan. Tak mau gitulah. Mallah. Mallah. Okey. Alimallahu annakum kuntum. Baik. Nun bersabdu. Alimallahu annakum. Nun bersabdu. Ni kena dengung ke tak ni? Mestilah kan, sebab nun bersabdu. Alimallahu an. Gitu. Nakum. Mim mati bertemu kaf. Okay, kum ni tadi kemaskan bunyi dia. Kum. Mim mati bertemu kaf. Izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim mati kat sini. Alimallahu annakum kuntum takhtanu. Nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ikhfa haqiqi. Okay, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Biarkan bunyinya tergantung. Ku. Tetapi kuf ni huruf kaf. Ku pula ya. Huruf kaf ni baris depan bunyinya ku. Okey. Ku. Jadi bibir kita ni kena muncung. Ku. Tang dengung tu bibir nak muncung lagi ke? Tak perlu dah. Yang muncung ketika kita nak menyebut kaf baris depan tu. Nanti bibir kita ni dah akan sendiri. Dia terbuka. Dah akan natural balik. Kan? Dia tak akan kekal muncung. Susah tu. Alimallahu annakum kuntum takhtanu. Dapat tak? Ikhfa haqiqi. Dengung
2 harakat lah kadarnya. Dan tadi saya sebut ikhfa nah, sembunyikan nun mati ni. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Baik, kemudian huruf ta pada depan tu dan matikan mim. Alimallahu annakum kuntum mim mati bertemu ta izhar, jelas. Takhtanuna kuntum takhtanu kuntum takhta. Baik, huruf kha ni tebal ke nipis ni? Huruf kha ni tebal tuan-puan. Daripada hujung kerongkong kita ni kalau muncul bibir bunyi dia macam jadi, tapi sebenarnya dia akan kesannya lain sikit. Nampak bunyi dia? Dia macam nak tertutup. Dia ada takhtanu. Bunyi mirip, hampir sangat. Jadi kalau boleh jangan libatkan bibir langsung lah. Walaupun sebenarnya memunculkan bibir ni antara satu kaedah yang memudahkan untuk kita menjelaskan, menzahirkan tebalnya kha tu nanti. Sebenarnya senang kalau muncul kan, senang kalau kita muncul. Tapi kalau kita dah rasa okey, kalau untuk peringkat permulaan tak ada masalah lah tuan-puan kan, macam saya sebut sebelum ni. Tapi kalau dah okey, dah dapat ada bunyi dia, kita cuba latih pula bibir kita ni jangan muncul takhta, sebab dia bukan daripada huruf bibir pun, dia daripada kerongkong kan. Kuntum takhtanu. Ta 2 harakat ni alif mad pada alif ni alif mad, kemudian sebelumnya baris atas. Nu pun sama 2 harakat ni waw mad sebelumnya baris atas. Na'anfusakum takhtanuna anfusakum takhtanuna anfu. Nun mati bertemu fa pun samalah. Nun mati bertemu fa ni ikhfa hakiki. Takhtanuna sembunyikan nun mati tu, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya, dan dengung ringan, biasa je. Dan bersedia nak sebut huruf fa. Takhtanuna fusakum gitu. Boleh tak ni sahabat-sahabat semua? Okey. Ustaz, waqaf nun bersabdu kita wajibul gunnah juga ke? Naam, benar tu. Dengung macam biasa. Hukumnya wajibul gunnah juga. Okey, Puan Safiah, clear dia sambung ke berhenti ke serupa aja namanya. Tak ada berubah pun. Kan? Dia tak adalah tambah-tambah wajibul gunnah bil waqfi. Dengan berhenti, tak ada pun. Namanya wajibul gunnah juga. Boleh nak? Ada soalan lagi? Tak ada? Okay, selesailah. Okay, sambung sikit lagi. Anfusakum fataba alaikum. Anfusakum. Kaf bari depan, kum bagi bunyinya kemas. K-U-M. Jangan kum, assalamualaikum kan. Anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Anfusakum, mim mati bertemu fa izhar syafawi. Jelaskan mim mati ni tuan-tuan dan puan. Huruf fa dari atas fa 1 harakat, ta 2 harakat, ni alif mad. Okey, ni alif mad sebelumnya baris atas. Ba'a. Huruf ba baris atas ba tuan-puan. Ba ni daripada bibir. Kemudian daripada bibir ni nak lari balik pergi ke kerongkong, sebab huruf ain kat kerongkong.
Jadi kalau ikutkan dia jauh lah. So kena selesaikan betul-betul. Jangan terlalu kita meringankan bunyi dia. Fataba alaikum, fataba alaikum, fataba alaikum. Kan dengar tak dengar je bunyi ain tu. Kalau tuan-puan tanya saya, ustaz baca huruf apa tadi? Saya kan sebut ain. Kalau tuan-puan tanya saya kan, saya baca ni. Fataba alaikum wa fa'ankum. Fataba alaikum wa fa'ankum. Tuan-puan dengar jelas tak saya punya huruf ain? Cuba respon sikit kat komen tu. Dengar ke tak saya punya huruf ain tu? Dengar je kan? Ke tak? Fataba alaikum wa afa ankum. Dengar? Tak? Dengar? Tak? Sudah. Mana satu sebenar ni? Dengar ke tak ni? Jelas ke tak? Tak jelas sebutannya. Dengar tak jelas. Macam tashil je bunyi. Okay. Puan Raja Maznah kata macam tashil. Okay. Bunyi leweh katanya. Puan Ainun kata dengar ustaz. Dengar. Nak tulis dengar tu ya. Boleh je bezakan antara saja. Yang saya sebut tadi tu huruf apa sebenarnya? Kalau tuan-puan tanya saya lah, saya sebut ain tadi tu. Cuma itulah, bila kita tidak meletakkan bunyinya tepat pada kedudukan dia, maka memang dia akan kedengaran seperti macam sebut ke tak ni sebenarnya. Macam tu kan. Jadi sebab tu kita kena faham betul-betul. Huruf ain ni dia daripada kerongkong, tengah kerongkong kita. Wa'a. Fataba alaikum wa'afa ankum. Fataba. Ba'a. Cuba sebut ba'a, 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 ba'a. Beza dengan kalau kita meringankan dia, kita memudahkan bunyi dia. Ba'alaikum wa'afa wa. Nampak? Fataba, ba'a, ba'a. Pisahkan bunyi dia tuan-puan. Fataba alaikum wa'afa ankum. Yang dalam akhir tak ada masalah kan? Yang dalam akhir tak ada masalah. Jadi kita tak nak bunyi meringankan tu. Kalau dalam istilah dah ada disebut sebagai tashil lah. Tapi tashil pun bukan di sini. Tashil ialah pada hamzah dan hamzah. So kita kena jelas bahawa kena pisahkan kedua-dua bunyi ini. Bunyi ba dan bunyi ain. Bukan hanya pada ba sahaja sebenarnya. Pada mana-mana huruf pun. Okay. Pada mana-mana huruf pun. Kan, macam kita nak cakap aku nak makan. Aku nak makan. Kenyembang orang macam tu kan. Kita nak kata kita nak makan. Saya nak makan. Saya nak makan. Memanglah kita boleh detect kan dia cakap apa. Oh dia nak makan. Tapi dari sudut kesempurnaan tu, kita cerita dari sudut kesempurnaan. Saya nak makan. Saya nak makan. Nampak? So nampak jelas sebutan nak tu, makan tu. Saya nak makan. Cuba ceritakan pengalaman kamu sepanjang berada di sana. Saya alhamdulillah lah waktu pergi tu itulah penuh roblok banyak polis semua tapi nampak tak kemas tu. Saya pun bukanlah ahli orang kata fonetik kan, bahagian suara bunyi-bunyi huruf ni, tapi yalah kita fikir logik pun tahu kan.
Dengar. So macam tu juga ngaji Quran pun begitu. Selesaikan satu-satu. Fataba alaikum. Ya tak? Macam malas dengar. Ada orang macam tu kan, kadang-kadang kita jumpa. Cakap macam nak tak nak. Jadi itu sebenarnya kena latih lah. Kan? Saya memang tu saya pergi untuk makan tu, tapi dia tak ada. Kereta tak ada lesen. Saya pun bawa polisahan semuanya tak. Contoh lah. Tapi tadi tu nampak benar buat-buat je tuan-puan, tak? Saya tu melakonkan je. Bukan saya nak ngutuk orang ke apa, tak? Okey. Saya pun main tibai tadi. Tapi nak ngabarkannya tu maksudnya kena jelas lah. Kita nak bercakap pun, nak bagi orang dengar apa yang kita sampaikan pun, kena cakap satu persatu. Kan? Boleh nak? Fataba alaikum wa afa ankum. Dapat bunyi dia? Boleh? Kita teruskan lagi. Sikit lagi. Huruf Ain dah selesai tadi. Huruf Ain sempitkan di bahagian tengah kerongkong kita. Alaikum wa afa an. Lai kat sini bacaan lunak, bacaan lin. Ya mati sebelumnya baris atas. Okey. Lai tu kata bacaan lunak, bacaan lembut. Kum, mim mati bertemu waw. Mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim tu tuan-puan, mim mati tu. Dan sebutan kum tu pula, ingat, kemaskan. Jangan terlalu bunyi alaikum, fataba alaikum wa afa ankum. Kan tuan-puan dengar bunyi tu tahulah. Mungkin kita pernah berada dalam keadaan itu kan. Fataba alaikum, kum kum wa afa. Huruf Ain sekali lagi. Sempit kan tengah kerongkong. Wa. Ingat jangan mudahkan bunyi wa, tak mau wa kan. Wa afa an wa afa. Boleh tuan-puan Baik, fa ni alif mad sebelumnya baris atas. Fa. Kemudian nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf ni ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu kaf ni kita kena sembunyikan. Tu sudah tentulah tuan-puan pun tahu. Sembunyikan sebutan nun tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Saya ulang, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Nun tu jangan sebut tepat makhraj dia tu. Hujung lidah tu jangan bawa naik kan. Saya dah selalu sebut benda ni. So, dengung kat sini kena ringan saja. Bila kita dengung tu bersedia nak sebut huruf kaf. Wa afa ankum. Anku. Nampak huruf kaf. Senang kita nak sebut kaf tu nanti baris depan ni. Kemudian baru matikan mim tu. Sempurnakanlah lafaz perkataan tu. Wa afa ankum. Kum. Mim mati. Jelaskan mim tu. Okey, dapat tak? Clear nah? Ustaz tak jawab orang tanya tu. Sabar cik puan Saya baca. Tunggu Ustaz. Jangan risau. Mana soalannya tu? Lewat baca gitu. Ada ke orang baca begitu? Apa maksud lewat baca begitu? Ada ke orang baca gitu? Lewat maksudnya? Boleh detailkan soalan?
Very clear. Okay, alhamdulillah. Fataba alaikum wa afa ankum. Gitu je. Jadi yang saya tekankan tadi ialah sebutan ain tu lah. Bukanlah pada ain sahaja, tapi kena jelaskan. Pisahkan di antara sebutan huruf. Biar nampak orang tapi istilah apa? Bagi huruf tu sebutir-sebutir kata ya. Saya tak tahu. Ada istilah tu. Negeri mana yang guna istilah tu? Ada. Baca sebutir-sebutir ya kata. Susah juga nak cekik ain. Okey. Susah juga nak cekik ain. Huruf ain ni seketul-seketul pun ada, sebutir-sebutir pun ada ya tak? Ni Kelantan. Okey, beres-beres. So untuk huruf ain ni tuan-tuan dan puan, dia memang perlukan masa sikit nak sebut. Saya ada pengalaman, saya pernah yalah, bila belajar berhadapan ni kita lagi nampak kan, bila pelajar yalah kita dah all out dah, kita bagi tahu okey huruf ain ni macam ni. Tapi ada orang dia dapat tangkap apa yang kita sampaikan tu, tapi hasil bunyi yang dia lakukan tu masih lagi tak dapat, masih lagi tak bertepatan. Jadi tuan-tuan dan puan, dia memang mengikut pada individu. Ada orang dia lambat, ada orang dia faham tapi hasilnya lambat. Ada orang hasilnya cepat, sekali dengar dapat tangkap terus boleh buat. Ada orang dah dapat tapi maksud saya dapat ni maksud saya dari sudut teori tu lah. Ni kat mana nak bunyi dia kan, benda tu dah dapat, dah selalu dengar, tapi hasil tak ada. Macam mana buat pun tak ada. Jadi tuan-puan, dia bergantung kepada diri masing-masing lah. Saya tak adalah tahu. Kalau tuan-puan tanya saya kan, Ustaz saya tak boleh sebut ain lah, saya hanya boleh kata kena latih. Dan saya akan tanyalah beberapa perkara untuk memastikan adakah kaedah ataupun cara yang disebutkan tu betul ataupun tidak. Hatta kalau dia dah buat pun masih lagi tak dapat ketepatan bunyinya, so it's okay, tak apa tuan-puan. Itu yang terdaya olehnya, selesailah. Kan dia dah usaha. Jangan tak usaha lah. Dia kena usaha dulu. Boleh ke? Jelaskan. Itu aja. Bila lontar suara tak sedap. Dia kalau bab sedap tak sedap ni very subjektif lah tuan-tuan kan. Jadi kalau ada orang anugerah dia okey. Dia memang dia berkait rapat lah. Kalau ada orang yang Allah anugerahkan dia dengan suara emas dan sebagainya, memang kalau lantun ke ayat suci Quran ni memang bunyinya baik. Tapi kalau dengan ilmu, baca dengan ilmu. Ada orang suara sedap pun pandai menyanyi, pandai mengalunkan irama melodi dengan pelbagai genre pun. Tapi kalau tak ada ilmu tentang Quran, tetap kita boleh beza lah. Okay? Orang yang nyanyi sedap sekalipun, bila baca Quran, tanpa ilmu kita boleh tahu. Kita boleh kenal belajar ataupun tidak. Tetapi kita lah yang mendengar ni kena hati-hatilah. Jangan terlalu orang kata apa, yelah kita ni, kita manusia tuan-tuan, fitrah. Kita sukakan keindahan, kita sukakan alunan. Kan? Fitrah manusia suka benda yang sedap, benda yang menenteramkan jiwa, hati kita ni. Itu fitrah. Cuma kena hati-hatilah bila bab Quran ni, dia kena seiring lah. Dia kena seiring. Jangan terlalu fokus sedap sahaja, sehingga kita mengabaikan terus bab-bab hukum ni. Dan para qurra juga kan, ahli-ahli Quran ni banyak dah membahaskan tentang ni kan. Ada ayam tuan-tuan belakang. So para qurra dah menceritakan VS. Dia kata apa? Tarannum VS tajwid. Nampak? So dia huraikan lah, di manakah aulawiyatnya, di manakah keperluannya, keutamaannya, mana yang kita nak dahulukan.
Kan kalau ada orang yang minat Taranum, saya faham, dia minat seni suara. So tak ada masalah dia belajar. Tapi pastikan seiring. Bukanlah saya kata, oh tak boleh, tuan-puan tak boleh belajar Taranum, tak boleh belajar lagu. Okay, kalau biarlah seiring. Tapi lagi cantik, selesaikan dulu bab-bab hukum hakam, baru kita masuk dalam bidang ni lah, seni suara ni. Kan? Jadi begitu. Tapi kalau rasa takut lewat sangat, kita belajar dua-dua sekali seiring. Cuma takut nanti tak tangkap pula kan. Tapi insyaAllah pelan-pelan lah. Okay, pelan-pelan. Okay. Cara nak sebut lambat. Ya. Ayam. Alright. So itulah kesimpulan tu tuan-puan, InsyaAllah moga-moga dengan apa yang usaha yang kita lakukan ni kan, bila kita selalu mendekatkan diri kita dengan kelas-kelas pengajian Quran macam ni, tak kisahlah mana-mana kelas pun, jadi sampai satu tahap dengan yalah, berkat usaha kita tu Allah akan bantu, dan akhir sekali kita nak dapatkan kemanisan baca Quran tu lah kan, bila kita baca. Jadi lepas ni bila kita dah contoh lah, Allah dah bagi peluang pada kita untuk merasai nikmat je baca Quran ni, so nanti kita mesti akan terkenang balik. Waktu kita mula-mula nak belajar mesti terkenang. Kita terbenung je, kita fikir kan, dulu aku baca macam ni. Bila kita tengok orang baru nak belajar Quran, kita macam fikir, dulu aku macam ni lah. Nampak tak? Benda tu pengalaman lah kat kita kan. Benda tu seronok tuan-puan. Nanti sampai satu tahap insyaAllah, saya yakin tuan-puan akan rasa benda tu. Dan kita tak ada dah rasa macam kenapa lah orang ni baca elok je gaya nyebutnya, kena tang aku, rasa macam nak tercabut lidah daripada mulut ni. Ya tak? Ibaratnya macam tu. Rasa yelah, kita pun mulalah kata lidah kita keras lah dan sebagainya kan. Cuma benda tu memanglah fasa nak belajar, memang kita hadap benda tu lah tuan-puan. Sebab tu saya selalu sebut, jangan putus asa. Kita kena berkawan dengan orang yang sama-sama nak bangun dengan Quran ni. Kalau kita seorang-seorang, kita tak boleh bergerak tuan-puan. Percayalah, kalau kita seorang-seorang susah nak bergerak. Ujian tu datang perap. Ni tapi kalau kita duduk dalam suasana yang mana okey, orang ni nak belajar Quran, orang ni nak. So kita jadi tertolak. Dia menjadi motivasi kepada kita secara tak langsung. Kita tertolak. Kita rasa, oh dia ni semangat lagi, takkanlah dia semangat, aku tak semangat, nampak tak? Benda tu berlaku secara halus yang kadang kita tak perasan pun. Tok kita dah boleh baca dah. Dia macam tu lah. Boleh nak? So insyaAllah, kalau keras ke tak keras ke, itu tolak tepi dulu tuan-puan. Asalkan jangan stop. Itu je. Saya mohon sangat, jangan stop. Tuan-puan nak ngaji dengan siapa, terpulang lah. Bukannya saya cerita ni, so kena ngaji dengan Ustaz Adi juga. Tak. Terpulang tuan-puan. Mana yang tuan-puan rasa selesa nak dapatkan ilmu berkaitan Quran ni, terpulang. Yang tuan-puan rasa siqah, rasa percaya dengan ilmunya, silakan. Pilihlah. Boleh nak? Saya harapkan tuan-puan, kita nak menuju Ramadan ni, so kita harapkan usaha kita ni lebih sikit lah kan. Kita nak menuju Ramadan ni, saya ada sebut pada live sebelum ni, saya kata apa, mungkin tahun ni kita yalah baru nak mula tadarus kan, melalui online. Kalau sebelum ni kita tak pernah berkecimpung pun, takut. Sebab satu apa benda pun tak tahu. Memang takut lah tuan-puan, ya tak? Kan? Memang takut lah, sebab bukan kita tak pernah duduk dalam suasana tu. So kita nak start memang takut. Tapi kalau kita ada ilmu, kita faham, so kita takut tak agak-agak? Kita tak takut dah kan. Jadi kena yakin, dan sahabat-sahabat yang sekeliling pun kena sentiasa positif lah. Okay, jangan terlalu, orang kata apa, terlalu keras sangat. Contoh kawan baru nak belajar, kita pok bagi terus, kamu ni dah lah, berhentilah baca, mengarut bacanya kan. Itu kadang-kadang sikap orang Melayu kita ni pun ada macam tu.
Kamu ni dah lah, berhentilah. Tak usah lah baca dah. Pergi cari guru belajar dulu. Aku dulu pun belajar juga. Kamu ni opini baca pergi. Tak malu ke depan Allah nanti? Wah. Bila kita keluar benda-benda macam tu, orang yang baru nak dekat tadi lari terus tuan-puan. Nampak macam kejam sangat. Okay, jadi kita sebagai sahabat-sahabat yang ni kena selalu dalam keadaan yang positif. Kena positif. Saling, kita nak bagi teguran pun tak salah. Okay, kat sini kena betulkan kan? Contoh. Tapi bukanlah sampai tak tegur langsung. Kan dia berhikmah lah, berhikmah. Kena guna akal yang bijaksana Allah bagi pada kita ni untuk macam mana kita nak menguruskan benda tu. Sebab tu dalam Quran sendiri sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah fajadilhum billati hiya ahsan. Apa maksudnya tu? Kamu nak buat dakwah ni, nak buat seru ke jalan Allah ni bi rabbika bil hikmah, dengan keadaan yang berhikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan berikan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Andai kata kena berdebat pun, kena berbalah-balah pun, tapi pastikan dalam keadaan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat, tak ada masalah, tapi pastikan perdebatan itu akan menghasilkan satu kesimpulan yang baik di antara orang yang berdebat ni tadi. Kan? So dalam Quran sendiri pun Allah dah sebut. Jadi kita pun begitu. Kita ialah baru-baru belajar, masing-masing belajar, so kena sentiasa berlapang dada. Yang duk bagi nasihat pun kena positif lah. Senang cerita, wujudkan suasana positif, itu je. Jangan terlalu over sangat. Kita nak marah kamu kan, mengeluarkan kata-kata yang orang tak selesa nak dengar. Macam tu lah. Alright, InsyaAllah mudah lah tu. Banyak benar ceritanya Kang. Sampai Ramadan dia tak habis Kang. Okey tuan-tuan Ustaz orang Kedah. Saya lahir je kat Kedah. Duduk Peraknya lama lagi. Tak tahu dia cakap Kedah ke Perak ni, saya pun tak tahu. Kadang-kadang campur-campur dah bunyi dua tu. Tapi lebihnya Perak lah kot ya. Okey lah. So terima kasih tuan-tuan puan. InsyaAllah saya rasa tuan-puan jelas kot dengan bunyi-bunyi ni. Bunyi-bunyi sebutan bacaan kita ni. Jadi tadi kita dah baca ke belum Alimallah ni? Belum kot ya? Tak apalah, kalau dah pun kita baca sekali lagi. Saya pun dah tak ingat dah. Kita baca dulu Alimallah ni satu round sekali. Boleh? Tarik nafas. Kemudian nanti kan kita baca balik daripada ayat sampai selesai lah. Kita tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 1, 2, mula. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Teruskan. Fataba alaikum wa'afa ankum. Sadaqallahul azim. Okey, baik, selesai. Jom kita baca last sama-sama boleh? Sebelum kita akhiri live kita pagi ni. Saya nampak ayat ni dia tak rumit tuan-tuan kan. Dia macam okey lah. Dia tak adalah sukar macam ada sebahagian perkataan yang kita jumpa sebelum-sebelum ni macam susah sikit nak sebut. Jadi kat sini nampak macam senang kan, InsyaAllah. Tapi kesenangan tu datang sebab adanya kefahaman. Itu je yang kita kena faham kan. Kalau orang yang tak belajar tengok ayat ni pun rasa seram dah. Seram nak baca apa mana ni kan. Jadi tak apa, jom kita baca dulu. Tarik nafas. Ready? Okay, sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ustaz, macam mana nak tahu bacaan kita betul? Ada soalan. Ustaz, macam mana nak tahu bacaan kita betul? Jawapan dia satu je. La budda alaina an natalaqqiya. Wajib kepada kita, kalau nak tahu bacaan kita betul ke tak, kena bertalaqi. Kena talaqi lah. Talaqi dengan guru Quran, memperdengarkan bacaan kita sehinggalah disahkan bacaan kita benar. Alhamdulillah. So selesailah. Begitu. Tak ada cara lain pun. Itu aja. Okey, berguru, cari guru, itu je. Sebab kalau kita baca baca sendiri ni itulah, kan? Melainkan kalau kita dah berguru tu, kita dah tu, lepas tu kita nak amal baca sendiri, tak ada masalah lepas tu. Kan? Jelas yang bertanya? Tadi kita baca berapa kali Sekali je. Last tuan-puan. Biasa kita buat 2 kali. Kita baca laju sikit kali ni. Syok ni apa benda ni. Okey, jom. Sekali lagi kita baca, sahabat-sahabat semua. Tapi kali ni kita baca laju sikit. Tarik nafas, ready. Daripada atas uhilla. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai tuan-tuan dan puan. Beres. Boleh repeat bila harinya yang Ustaz ajar. Puan Mazlah Yusof, kita ada tiap-tiap hari kecuali hari Selasa je. Hari Minggu tak termasuk lah, Sabtu Ahad tak ada. Jadi yang baru join, yang baru pertama kali, boleh tekan link Telegram ke atas. Masuk dalam grup Telegram. Sebab setiap kali live kita akan letakkan link dalam tu lah. So tuan-puan tekan aja. Okay, dan jangan lupa siapa yang belum follow page Easy Ngaji, tekan follow. Dan pastikan tuan-puan dapatkan notifikasi untuk untuk kita tahu bila live berlangsung dan sebagainya. Boleh nak? Dan siapa yang belum daftar seminar Fatihah, boleh daftar lagi, kita buka lagi. InsyaAllah kita akan kita akan melangsungkan seminar ini pada hari Sabtu ini insyaAllah. Terima kasih kepada mereka yang dah mendaftar. Dan yang belum daftar, boleh daftar, jangan risau. Harga mampu milik. Okey, untuk seminar Fatihah Pro. Seminar Fatihah Pro ni kita mengkhususkan bacaan Fatihah saja.
Okey, dan kebetulan kita pun nak hampir dengan Ramadan ni, jadi kita nakkan, yalah, mungkin kita nak jadikan solat kita kali ni lebih berkualiti, lebih orang kata apa, kita lebih yakin dengan bacaan kita lah. Itulah tujuan utamanya, insyaAllah. So siapa yang nak daftar boleh tekan link di atas. Okey, siapa yang dah daftar, so tak payahlah buat apa-apa, tunggulah hari kejadian nanti ya. Itu saja, wallahu taala alam. Kita tangguhkan dahulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. So kita jumpa lagi insya-Allah. Esok tak ada hari Rabu ada insya-Allah. Okey, untuk kita jumpalah kelas nanti macam biasa. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa say thanks to Allah, terima kasih kepada Allah. Dan jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Tak
takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan